sifu lah dalam restore cap. So kita try hantar satu cap dekat dia, kita tengok apa hasil dia. Harap memuaskan hatilah seperti yang dikatakan orang ramai. So kita dalam kawasan Gombak, kita akan pergi ke rumah dia lah untuk buat restoration ni. So kita tunggulah sampai kat rumah dia. Okay, kita mencari rumah dia belah kiri. Okay, kita dah sampai rumah cat restorer tersebut. So kita turun kereta. Dah lah. Baik, dah sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada kat rumah sebaik Ada baru balik dah bang. Ramai datang. Adalah sikit. Ada hajat ke? Kita ni ada hajat sebenarnya nak hantar cat. Oh, untuk store. okey. Okey. Inilah catnya, kalau boleh lah dibaik oleh semula lah. Oh, satu cap kan? Satu cat je lah. Oh, Ni nak ajar ke ni? kalau boleh je lah kita tengok. Masuk. Sebelum dah selepas. Solo. Tamu memang kita dah standby ya. Memang nak duduk kan? Ini memang hari-hari ada customer ni. Dia lebih kurang kena standby macam ni ya. Oh, okey. Kalau datang kat sini So terus. ni geng, nama dia Berman. Dia antara, bagi aku lah kan, antara sifu kepada semua sifu. Janganlah macam tu. Katanya macam tu. Kita tengok apa hasil dia. InsyaAllah. So ada satu cap. Okay, apa-apa pun. Assalamualaikum. Nama saya Azhari Fuad lah. Atau kalau dalam scene restoration ni ramai orang kenal saya dengan Berman Ghost Geek lah. In fact IG pun memang Berman Ghost Geek. Itu memang nickname dari dulu lah. So sebab datangnya dengan hajat, InsyaAllah lah kita buat terus lah. Kita tengok macam mana dia insyaAllah. Cap Supreme ni okay, InsyaAllah. So sekarang ni macam ni lah. Kita mulakan dengan ni, nanti kita tengok hasil Tengok dia. sebelum selepas nak sebelum macam mana rupa dia. Boleh. Okay, cat ni sebenarnya dia punya dah hancur. Brim dah lebih. Dia punya ni nampak kedut-kedut dia tau. Okay, colour dia pun agak kusam. Dia setengah cat. Kalau kita restore, kita cuci, kadang-kadang colour dia naik balik. Betul? InsyaAllah. So kita tengok hasil dia. Ni belakang dia macam ni. So dalam macam ni. So kita tunggu tangan sifu kita. Tengok jadi tak jadi. InsyaAllah kita tengok apa yang kita boleh buat, kita cubalah. InsyaAllah Baik. So sabun yang biasa pakai ni macam sabun liquid lah ke sabun serbuk pun boleh pakai lah? Sabun serbuk boleh pakai. Tapi kalau ikut saya punya preference, saya suka bancuh jadikan liquid lah. Bancuh jadi liquid senang. Kalau kita bancuh direct dalam besin ke macam mana kan, biasa orang akan letak terlalu banyak sabun. Lepas tu dah berbuih sangat, dia rendam cap, lepas tu dia cuci, dia rasa dah bersih. Tapi nanti yang problem dia sebab sabun tu dia ada efek yang licin-licin tu kan. Bila dia bilas tak habis ataupun dia bilas tak bersih sampai sabun tu keluar. Jadi apa yang akan jadi nanti bila dia keringkan nanti, ataupun tak kisah ada semua secara panas ke ataupun dekat kipas, kalau kata anda beri kita ni colour terang, tu yang jadi ada kesan-kesan kuning dekat ujung. Macam berpeta lah. Berpeta. Sebab bukan salah cuci ke apa, tapi sebab kita tak bilas sabun tu keluar. Selagi sabun tu ada, bila dia lembab, sementara dia nak kering tu, dia akan bawa lah ke hujung mana area yang paling last dia akan berhenti untuk kering. Tu selalu dekat ni lah, dekat logo-logo kita ni akan kena. Dan paling famous dekat Underbrim lah, kalau Underbrim terang, ataupun dekat Upperbrim, kalau Upperbrim colour terang. So lebih baik liquidkan, lepas tu kita boleh agak kita punya penggunaan. Lepas tu even distribution lah, bila kita spray kita buat part by part, panel by panel kan, lagi senang. Kalau kita pakai serbuk tu saya tak recommended lah, sebab takkan kita nak. So kalau boleh jangan pakai serbuk lah. Serbuk boleh tapi liquidkan dulu. Itu yang terbaik lah. Itu cara paling bagus. Paling senang boleh guna shampoo. Shampoo je. Shampoo rambut biasa je. Shampoo rambut biasa, sebab shampoo rambut dia buih ada, tapi efek sabun tu dia kurang. So kita lebih senang, kita lebih senang nak bilas sebenarnya. Betul. Sebenarnya bilas tu penting, sebab selalu orang dia basuh, dia rasa dah wangi apa semua kan, dah harum semebak, tapi masalahnya dia tak bilas habis. Bila tak tinggalan tu, dia akan bawa lagi kekotoran yang ada dekat fabric ni untuk keluar. Pergilah dia akan serang kat tempat yang ada benang cerah ni. Okey.
Satu lagi, bila kita dah liquidkan sabun yang serbuk ni, kita ada penjimatan lah kan, sebab kita nak pakai, takkan kita nak beli sabun seminggu sekali kan. So cara bila kita liquidkan, kita dah letak dalam sprayer ni. Kalau dalam botol kecil ni kan, bolehlah buat dalam 6-7 caps untuk full lah, untuk satu ni. Ini mungkin dalam 2 scoop je kita pakai untuk jadikan liquid dia. Kan nampak air dia. Ni kita nak tunjuk ni sebenarnya, nampak keruh tu. Dia daripada sweatband ni sebenarnya. Bros kena lembut, kalau tak habis Untuk inner tag ni, kita boleh guna bros yang hard sikit pun tak ada masalah. Let's say kalau dia ada kesan dia macam surat tengah, kita boleh pakai, tak ada masalah. Hanya untuk inner tag lah, untuk keluarkan dia. So nampak, kita boleh nampak dia punya kesan kan. putih tu. Beruntungnya dia merah ni sebab inner tag dia sulam kan. Kalau tag yang macam cap-cap lama, cap-cap vintage ni ada rubber print ke ataupun dia print biasa macam tu kan. Jadi kalau sampai dekat tag ni, kita nak kena hati-hati. Still boleh, tapi kita nak buat, nak sental memang tak boleh, dia akan hilang lah. Ikut tu kan, kalau jenis sabun kita pakai, kalau sabun kita pakai begini kuat, dia memang hilang lah. Next, kat dalam, saya tak tahu orang lain lah, tapi kalau saya luar dalam, bawah sweatband ni tempatnya orang selalu miss. Kita dekat sini ya, kita akan nampak sekejap lagi bila kesan kotoran tubuh dekat dalam, dia akan kumpul kat dalam ni. Dia yang kotor ni sebenarnya dekat bawah sweatband ni, dan juga dekat sebelah dalam, sebab dia banyak kontak dengan kepala kita kan. Kepala atau rambut kita kena ada habuk, sebab dah boleh nampak keruh dia kan. Fabric sebelah dalam ni pun kita kena sentak juga, jangan lupa dekat tape dia. Nampak kan kesan keruh yang keluar, nampak? Keruh. Kita boleh tengok dekat air ya. Macam dalam crown pun busuk lah. Betul lah. Tadi kuning tadi tu. Dia bergantung sebenarnya. Kawasan bakram ni tengok pada kadang-kadang dia jadi macam color kekuningan tu bukan sebab kotor sangat. Kotor tu sebab kata satu sebab lama. Kadang-kadang tak semua kita faham, ada masa kita boleh dapat dia jadi bersih balik, ada masa kita tak boleh. Lagi satu, kalau yang rajin pergi selam kopi dekat bandar ke mana-mana kan, kadang-kadang ada seller yang dia tulis harga dekat bakram ni dengan bolpen. Yang tu nak hilang ambil masa sikit. Boleh hilang tapi ambil masa lah. Sekali basuhan belum tentu boleh hilang. Dia susah. Macam ni yang lain ni, ni kesan kita pakai lah. Sebab ni paling banyak kontak dengan kita punya peluh ni. Ada orang dengan kira basuh kering tu, maksudnya macam cap tu kering, dia buat dry clean lah. Dia terus gosok. Macam saya guna konsep macam ni. Benda tu boleh sebenarnya kalau kita nak easy going punya style lah. Maksudnya kalau kata ni yang dia beri putih ataupun colour cerah, kena sweat stain kan, kita boleh ambil air kain ataupun kita boleh guna apa-apa shampoo ke untuk kita buat style dry clean. Lepas tu kita wipe dia dengan kain lembap dan kita usap lagi sekali dengan kain kering kan. Tapi dari segi long term,
benda tu dia cuma hilangkan Luaran saja. luaran je. Benda tu sebenarnya dia ada kat dalam, kekal. Jadi kita nak nampak efek dia apabila kita letak tadi, macam yang saya buat mula tadi, kita rendam je cap ni dekat dalam air kosong biasa, dekat dalam air putih biasa, kita akan nampak nanti dia akan jadi kuning. Dia ni belum, ni akan jadi keruh ni, tapi dia tadi kita cakap dia akan keluar kuning. Itulah sebenarnya peluh kita. Konsep dia macam kita pakai baju, takkan kita pakai baju berpeluh kita gosok just luar nak je. gosok luar, kita tak cuci. Kita pakai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mustahil kan. Cara nak dapatkan kesegaran ataupun kebersihan ataupun kataan freshness tu kan, kita kena basuh lah. Sama macam cap, ini kita pakai lagi kat kepala. Kalau kita pakai kat kaki mungkin lain kan, tapi sebab kita pakai kat kepala, bersih itu penting lah. Itu kalau di Bembengkok sikit lah. Tapi kalau yang lain, bagi saya terpulang pada restorer tu sendiri. Kalau saya memang saya nak apa yang keluar daripada Bembengkok sikit, mesti dalam keadaan bersih. Yang paling maksimum lah. Itu yang kita amalkan daripada dulu lagi. Ini mula tadi sampai yang sekarang kita akan tengok proses bilasan ni. Ini bilasan yang pertama untuk kita tunjuk. Air ni tadi daripada cerah, jernih, sekarang boleh nampak keruh kan. Ini keruh dia macam ni. Maksudnya cap ni mungkin tidak terlalu kotor. Kalau yang biasa yang kotor tu, Macam ni pun tak terlalu kotor ini bagi saya tak kotor lah. Kalau paling kotor kita dah tak nampak apa kat dalam. Itu biasa sumpah. Itu biasanya cap-cap Mungkin dia buat bandar pergi bendang tu. tak pasti lah. Tapi memang ada banyak kes macam tu lah. Ada banyak kes. Okay, sekarang ni dah okey. Kita dah bilas yang pertama. Okey. Ini baru pertama kali kita akan tukar air dan kita akan bilas lagi. Kita tengok bilasan yang kedua, air tu akan jadi keruh ataupun dia jernih. Kita akan tengok berapa kali kita akan bilas. Okey. Tadi kita dah tukar air. So ni air baru. Kita nak bilas lagi sekali. Kita tengok Yang saya cakap tadi, bilas tu yang paling penting. Sebab selagi ada kesan sabun ataupun kesan kotoran yang tak dibawa keluar oleh sabun tu, itu yang bila kita buat proses pengeringan, kalau ada cap yang bahagian-bahagian ataupun panel-panel dia yang gunakan fabrik warna cerah atau warna terang ataupun kat logo-logo macam ni kan, nanti kekotoran tu akan ikut pindah. Nampak? Ini pun still ada lagi kesan benang yang ada dekat celah set band tadi kan. Sebab biasa kalau kita beli cap, walaupun cap baru, yang kawasan yang kita selalu jarang buka ialah bawah sweat band ni kan. Tapi sebenarnya hakikat ni kan dia punya benang ni memang terkabur lah. Biasa macam di Bembengkok sikit kita akan trim lah ni semua. Itu antara detailing proses yang kita bagi FOC je sebenarnya. Kita tak mention kat orang tapi kita buat. Kita bilas walaupun kedua still air tu nampak dia still keruh lagi ni. So kita nak kena ada lagi sekali lah. Tapi untuk memudahkan pemahaman, kalau kali kedua ni kita puas hati, kita boleh terus ke step seterusnya, iaitu kita nak reshape. Tapi kalau kita tak puas hati, kita boleh bilas lagi sampai kita rasa puas hati air ni okey. Tapi kalau ikut saya tak puas hati sebab tengok air ni tak okey. Dia still ada nampak kesan-kesan bulu ni, habuk-habuk yang lekat dekat bahagian dalam, nampak. Still ada nampak kan. Boleh nampak kat dalam tu. So kita bilas lagi sekali lah. Lagi sekali. Okey. Ini bilasan lagi sekali untuk pastikan betul-betul bersih lah. Kita nak make sure tak ada masalah, tak ada kesan kekotoran yang berulang apabila kita reshape nanti dan apabila kita keringkan. Nampak? Ada lah sikit-sikit lagi benang yang tercabut dekat dalam ni kan. Benang yang berserabut dekat bawah set band ni. Okay, rasanya dah puas hati lah. Cuma ada benang-benang yang cabut je, tapi air dah okey dah. Air dah tak nampak ada kesan-kesan terus. So kita boleh pergi ke langkah seterusnya, iaitu kita nak reshape. Okay, sebelum kita ke proses seterusnya untuk reshape, ini apa yang kita biasa buat. Kita tengok dekat bawah sweatband lah. Benda ni optional, tak semua orang buat lah. Tapi
cross kat bawah sweatband ni tempat yang biasa kita tak selak kan. Jadi dia actually ada banyak kadang benang yang macam ni terjuntai, yang tak kemas kan. Kita kemaskan dulu lah. So bila sudah okey, kita puas hati, semua dah okey, dah tak ada benang-benang yang terkeluar lagi. Kecuali kalau ada yang kat luar ni kita boleh buat kemudian lah, punch check lah. Sekarang kita dah boleh buat proses terusnya, iaitu shape. Kita nak bagi buckram ni kembali keras balik kan. Ada orang pakai hairspray boleh pakai, tak ada masalah. Tapi bagi saya, sebelum kita gunakan hairspray tu, cara terbaik kita boleh gunalah fabric starch ni. Fabric starch ni ada banyak sangat brand. Kalau permulaan saya buat bisnes dulu, saya guna Flawless daripada US, Easy On pun daripada US. Kalau press ni local, company di Kepong. Ada My Clean Expert pun local brand juga. Tak kisah apa brand pun boleh pakai. Janji dia mesti tulis fabric starch. It can be double starch, single starch ataupun premium starch. Janji boleh. Kita nak kanji tu. Sebab kanji tu kita nak bagi dia pegang balik cap ni. Bila kita reshape, dia dah ikut size mold dan dia akan kekal. Bila dia kering, dia akan kekal ikut dia punya size lah. Ikut size yang tertera dekat tag lah. Kalau kita nak 714, kita guna mold yang memang boleh fit in untuk 714 lah. So cap pastikan tak lencun lah, dia lembab je. So kita start dengan starch. Yang paling penting kat buckram lah. Buckram ni yang paling penting. Kita boleh letak extra, nak letak kat dalam sikit pun tak ada masalah. Okay ya. So rata kan. Kita nak biar dia ada even distribution dekat dalam kan. Bila dia kering, dia keras, dia akan even lah dekat dalam. Kalau press ni yang saya tahu dia ada brightener. So dia bila dia contact dengan fabric ni, bila fabric ni kering, dia punya colour tu naik sikit lah. So kalau pakai fabric starch ni tak bagi kesan ke dekat fabric tu? Macam berpeta ke apa, tak ada? Tak ada. Oh, okey. Bergantung pada cara kita pakai dia sebenarnya. Bergantung banyak atau sikit? Dia tak boleh kita gunakan dalam situasi topi ni kering. Lepas tu kita spray, kita biarkan dekat panas. Itu yang nanti dia akan nampak macam efek glamour tu sebenarnya. Oh, macam ramai orang tak tahu. Cara dia sebenarnya kita pakai masa di tengah basah. Ataupun kalau dia nak pakai masa kering pun boleh. Tapi bukan kita spray dan tinggalkan macam tu je. Satu, daripada spray kita kena ratakan. Nombor dua, kita kena matikan dia. Kalau cara dia senang, cara kita kena gosok dia. Iron. Bukan steam iron iron. Streka bahasa yang lebih tepat lah. Maksudnya ini pun yang famous ni sebab golongan beruniform selalu guna untuk iron dia orang punya uniform kan. Nak nampak kesan tajam tu kan. Itulah dia. Benda ni lah yang dia orang pakai. Kalau kita pakai kanji yang kita rebus sendiri tu tak okey lah kan. Dia akan jadi tak okey lah. Okey, kita yang dalam tu. Luar tak perlu. Okey, next kita akan masukkan dekat dalam mold lah untuk kita set up sebelum kita buat proses untuk pakai ni apa, balian nak cerita? Sebenarnya benda ni optional. Kita ada yang orang panggil apa, kalau yang profesional tu dia pakai yang apa nama, balloon tu boleh yang recap kan, kalau New Era lah. Ataupun ada yang apa nama untuk head stretcher pun ada, pun boleh. Tapi head stretcher ni bukan murah lah. Head stretcher ni kalau luar negara harga dia mahal. Bentuk dia dah macam cap tu, dia sebiji macam cap locking machine. Cuma dia pakai winding punya ni lah. Ni kan kita crank sendiri. Jadi dia buka, dia akan ikut size apa kita nak. Dan biasa kita tak perlu sereka pun, kita tinggalkan je, because dia dah tarik tegang kan. Dia akan ikut balik shape ni semua. Tapi kita nak buat cara ni paling senang, apa yang kita boleh gunakan kat sekeliling kita. Takkan kita nak keluar modal banyak kan. Belum lah. Seboleh jimat kita jimat, sebab kalau kita nak keluar banyak duit tapi last sekali ada yang dia kita kalah agak buat, tak okey kan. So kita nak make sure size dia ngamblat dengan cap kita lah. Ini pasal kita dah biasa buat, jadi kita dah boleh agak. Yang ni memang untuk fit untuk size 714 7 suku. Yang ni size dia lah. Ini kalau tanya ni, benda ni dah lama dah. Saya rasa mungkin 15-20 tahun dah benda ni. Yang ada dekat rumah saya lah. Ini bekas tak berantar tu. Okay. Tapi dia okey. Kalau saya prefer untuk New Era ataupun cap-cap yang ada structure macam ni, kita biar dia punya wall ni tinggi straight ke atas.
Kalau kita nak untuk cap yang curve, lebih baik kita guna yang macam style baldi lah. Yang awak cakap di baldi tu, kita gunakan yang ada sedikit nyerong ke dalam. Tapi jangan terlalu zerong. Kita nak make sure dia just nice, sebab kita nak, bila kita nak shape dia punya crown ni nanti, dia akan bagi effect. Kalau New Era kita pakai yang bengkok, dia tak okey. Sebab yang penting kita nak dapatkan ni dekat dua ni, kat crown yang utama ni, kat first two panels ni, kita nak dapatkan tegakkan dekat tepi ni. Baru dia boleh akan bentuk yang lain untuk ikut. Boleh. Okay. Tu ya. Kita akan start. Okey, sekarang kita dah masukkan dekat dalam mold ataupun acuan yang saya beritahu tadi. Okey, just make sure bila kita masukkan dia, kita dapat bentuk yang kita nak ataupun shape yang kita nak. Make sure dia ngam dekat depan ni, dia fit in nicely. Kita dapat tegak dekat sini. Brim yang kita nak set dia macam mana. Pastikan kalau yang minat flat, nak slightly curve, boleh curvekan sikit. Time ni pun boleh buat. Tapi kalau nak yang ni flat, kita just kekalkan dia flat. Okay. Next, bila kita dah dapat dia dah dalam kedudukan acuan yang okey, kita nak teruskan dengan kita nak shape untuk bagi dia jadi lagi fine. Ini kita dah dapat bentuk yang kita nak kan, dari segi keliling. Tapi apa yang kita nak sekarang, kita nak hilangkan yang ada sikit kesan-kesan macam crease, marking dan apa semua ni kan. Kita nak hilangkan dia. Jadi cara dia, lembapkan sikit balik cap. Lembapkan sikit. Lebih kurang gunakan lagi tadi starch leaf. Okay, lebihkan dekat panel yang utama ni, kat crown, sikit dekat atas ni. Dan saya suka letak kat keliling lah, supaya kita nak dapat shape macam baru lepas kena blocking kan. Dan macam yang saya cakap tadi, ratakan. Yang penting, dia jangan tinggalkan. Yang tadi, ada yang tanya tadi, kadang-kadang ada kesan tinggalan ataupun macam marking macam peta tu sebenarnya, ataupun macam lomo tu, bila macam ni lah, bila kita spray kita tinggalkan. Bila dia kering, dia akan ada kesan-kesan rumput. Oh, tu yang kesan macam lilin tu kesan rumput apa semua kan, macam lomo ke apa semua. Tapi sebab dia tak rata, kita kena ratakan benda ni. Ratakan dekat fabric tu. Kita nak ratakan kat fabric. Dia dah ada, bila dia dah kena dengan starch ni, dia dah ada, dia dah cukup lah. Kita nak, kalau kita rasa tak puas hati, kita nak tambah, kita tambah, tak ada masalah. Lebih tak apa, jangan kurang. Pasal benda ni memang untuk fabric. So tak perlu takut dia tak akan rosakkan fabric, dia tak akan lunturkan gala, tak ada apa kesan saringan untuk hairspray takkan jadi kesan macam ni lah. Hairspray tu hanya untuk mengeraskan saja. Tapi kita kena ingat, hairspray, bahan campuran yang ada dekat dalam hairspray tu buat apa yang boleh buat, dia boleh lunturkan gala juga sebenarnya. That's why untuk cap yang kita tak cuci, kita terus spray untuk keraskan dia. Lepas tu kita pergi jemur pula tengah panas sebab kita nak cepat dia keras. So untuk tempoh jangka pendek dia okey lah. Tapi untuk jangka panjang, bila dah dapat dekat pembeli beli, lepas tu bila kita nak cuci, dia dah tak okey. Kita nak jaga itu saja. Sebab sekarang ni yang paling penting, kita nak bila kita dah buat dia tak ada kesan sampingan. Bila kita nak cuci dia untuk yang tempoh akan datang lah. Bila efek hairspray tu kita buat, lepas tu kita tak cuci apa semua, dengan kotor yang ada kat dalam cap tadi, dalam fabric ni, dengan hairspray tadi yang dia dah bind, dia dah pegang benda yang dia boleh makan untuk tarik keluar, kita cuci, tu yang akan jadi faded colour. Faded tak ada masalah, kita boleh repaint. Tapi kita nak elakkan jangan kena repaint lah kalau boleh kan. Itu cara dia. Okay, now tak cukup lembab, kita boleh lembapkan dia lagi sikit. Kita nak make sure dia lembab. Okay, now kita nak busuk dia. So kita tak boleh direct contact dengan iron lah. So kita kena pakai lembab. Okay, so saya akan start dengan crown lah. Tu memang biasa dengan crown. Oh, 2 lapis kain lah. Dia buat macam tu. Kita akan start dengan crown. Okay, walaupun kita dah perah tadi air ni, air dalam sprayer kena standby. Setiap kali kontak dia kena lembab Kita buat sampai towel tu kering ke kena buat ulang? Bergantung ikut rasa lah sebenarnya. Dia tak perlu tunggu dia kering sebenarnya. Sebab bila dia dah kering, kita nak kena lembapkan balik. Yang penting bila kita buat ni, kita dah boleh rasa, kita dah boleh agak dekat belakang tu okey ke tak okey. Kita tak nampak dia kan, tapi kita agak-agak lah. Okay.
iron boleh guna, tapi kalau tanya dengan saya lebih prefer steam iron tu kalau kita nak gunakan untuk cap yang dia unstructured, yang tidak ada struktur lah, macam ni kan, dia tak ada buckram kan. Okay. Sebab kita efek dia hanya untuk hilangkan kerutan je. Tapi kalau untuk pastikan yang cap yang ada structure ni jadi okey, streka je yang boleh. Sebab bila kita dah spray starch tadi, kita nak matikan starch tu sebenarnya. Nak biar dia bind dengan fabric, nampak? Dia dah jadi keras ni. Secara tak langsung dia dah jadi keras ni. Kita nak make sure tu je. Kita boleh adjust balik kan. Itu basahkan lagi kain. Sebab tepi pula. Okay, kita rasa kita boleh buat lagi sikit untuk yang depan, yang belakang. Ya, kita nak jadikan dia sama ada chain balik macam baru. Dia bergantung juga sejauh mana buckram betul menjaring kat dalam tu, dan juga berapa lama cap ni jugalah kan. Kalau cap ni daripada asal ni, mungkin daripada bandel ke, ataupun kita dah terlalu lama pakai, pernah kena himpit ke apa dan sebagainya kan, dia boleh menjejaskan juga untuk kita dapatkan balik bentuk asal. Tapi kita boleh cubalah, kita always boleh cuba kan. Terus sambil adjust juga brim. Kita kena adjust juga, sebab brim tu nanti bila kita tarik, dia akan start nak jadi curve lah. Kita kena standby, kena sentiasa adjust juga. Kita tarik dia balik kan. Dia punya result, kalau kita nak dapatkan dia 100%, macam saya cakap tadi, kalau kita dah try banyak kali dia still tak boleh, ataupun dia ada sikit-sikit kesan macam ni, buat lagi. kita boleh cuba, kita buat secara beberapa kali, dia akan jadi okey. Tapi kalau still dah 3 atau 4 kali kita buat masih lagi nampak ada sikit-sikit kesan ni, itu memang kita tak boleh buat apa dah. Dia buckram ni pun dia ada jangka hayat dia, bergantung kepada kita punya pemakaian, lepas tu dekat mana origin cap yang kita dapat kan. Tapi biasanya kalau untuk pertama kali kita buat untuk satu benda yang dah rosak, dah lama tak okey, kita jadikan dia ni okey macam ni, bila kali kedua besok kita buat proses yang lagi sekali, dia akan jadi lagi okey. Itu satu je lah yang saya ni. So biasa kalau saya buat untuk cap yang dah badly damage lah, kalau kata untuk sekali pertama kali kita nak buat dia terus jadi macam baru, dia agak mustahil. Sebabnya kalau kita paksa dia untuk jadi baru, dia akan rosak. Kita nak elak dia jangan jadi rosak. Jadi cara yang terbaik ialah kita nak jaga dia punya jangka hayat dia, buat setakat mana maksimum dia boleh pergi, kemudian biarkan pakai, kemudian kita buat balik. Kemudian dia sama macam kita buat pembedahan plastik lah, kita tak boleh jadi handsome sekali buat bedah kan. Jadi kita kena ada beberapa prosedur baru dia okey. Tapi untuk yang ini, kalau compare dengan yang masa mula-mula sebelum dia kena restore, kita boleh tengok dia punya keliling lah, structure dia kan. Brim? Untuk brim, brim tadi, sebab sekarang ni dalam kedudukan yang mold yang dia duduk ni, mold dia tak terlalu ketat, maksudnya dia bukan sampai dia akan jadi curve. Okey, kita just adjust dia sebelum kita nak kering dia, adjust dia. Kita rasa dia okey, dia ngam, kita akan teruskan dengan proses pengelingan lah lepas ni. Itu je. Okey, cap ni semua kita dah selesai gosok ataupun kita iron. Dah okey. Kalau kita boleh rasa sekarang ni material pun efek starch tadi apabila kita iron, of course bila kita iron dia akan jadi kering. Kalau kita guna steam iron, steam iron ni dia kita akan tembakkan air yang panas kan. Jadi bila kita letak starch, kita letak lagi pula gunakan steam iron, dia hanya akan melembabkan lagi. Dan apa yang dia punya efek, dia akan bagi hilangkan macam kerutan-kerutan ataupun crease marking. Tapi bila dia kering, dia akan jadi kedut balik.
Itu mana-mana rakan yang pernah buat, yang gunakan hanya steam iron, dia akan bagi jawapan yang sama. Dia kata mesti akan ada masalah tu berulang. Sebab ni kita tak matikan tadi. Kita nak matikan kedutan ni, bila kita letak start, kita kena iron. Iron, efek dia tadi, dia akan kering. Bila dia akan kering, dia akan jadi licin dan juga dia akan steady. Kita nak bagi dia kering, kita tak nak bagi dia lembab lagi. Sebab starch ni dia punya satu kelemahan dia, dia tak boleh kena benda yang panas, yang lebih panas lagi, ataupun yang lembab. Bila dia kena benda dua ni, sampai bila pun dia takkan okey. So ni yang tadi starch tadi yang kita pakai macam ni saya guna press lah. Ni local brand. Okey, saya recommend yang ni. Sebab dia punya bau dia agak long lasting juga lah, bau dia. So untuk brim macam mana pula? Untuk brim ni, ini kalau kita tengok dia dah memang fit in betul nicely dengan dia punya mold ni. Jadi kita cuma ratakan ikut kesesuaian kita, guna ikut jari. Dan apa yang kita perlu lakukan selepas ni ialah keringkan saja. So kebetulan brim ni pun tak patah lah. Brim tak patah, tak ada masalah. Kecuali kalau kata ada kesan, kita tak panggil patah lah. Kalau patah tu memang saya pun tak buat proses tu. Kita kena hantar kepada orang yang boleh tukar lah brim untuk gantikan yang material kotak dalam ni lah. Kita boleh guna fabric ni, tapi dia akan tetas benang ni semua, dia akan tukar kotak dalam tu, kita jahit semula lah. Saya tak ada mesin, jadi saya tak buat itulah sebegitu. Cuma kalau kata dia terkepak macam tu kan, kita apa yang kita boleh buat, lembabkan brim ni. Okey, cara yang paling kuno kita boleh buat pula, cara yang habis kuno, kita just letak cap ni dekat permukaan yang rata ataupun flat, pasangkan dia, lembabkan dia, cuma tak perlu lencur lah, lembab. Lepas tu tindihlah dengan apa-apa benda yang berat. Benda yang berat tu janganlah dengan make sure benda yang tak, bila contact dengan benda basah, dia akan tinggal, dia akan melekat lah. Contoh kita boleh letak lah benda-benda macam batu ke, bukanlah batu kotor tu kan, contoh apa benda macam marmer ke, buku yang buku kamus ke, buku yang berkulit tebal ke apa, boleh letak. Itu satu cara lah. Ataupun kita letak papan yang kita lapik dengan kain, lepas tu kita letak pemberat, letak batu bata pun tak ada masalah. Itu paling kuno lah. Ataupun kalau cara yang lagi satu, kita boleh ambil sudu kan. Sudu ni kita nak guna ibu jari kita ni ataupun jari lain, sakit kan, melecet. Gunakan sudu ni, kita letak flat, dah lembabkan, kita urut mana-mana brim yang tadi ada patah. Ni nak menggantikan, tak nak bagi jari kita sakit lah. Kita gunakan sudu. Sudu ni banyak membantu kan. Guna urutkan dia sampai dia okey. Kemudian letak sikit starch, nampak okey, ambil air basahkan, ambil kain, alas dia, kemudian kita gosok atas brim ni. Gosok je sampai dia okey. Sampai dah tak ada dengar bunyi macam berdesir tu kan. Lepas tu kita tengok. Kalau rasa tak puas hati, lagi sekali kita buat, urut lagi. Dia repeated punya proses lah. Tapi benda ni insya-Allah setakat yang saya buat ni, saya tak ada pernah lah lagi buat untuk tukar brim ni untuk ganti material dalam. Tapi kalau brim yang mana pernah bengkok ke apa sebagainya, saya gunakan kaedah yang saya cakap tadi tu, insya-Allah boleh. Kita punya cap ni boleh dapat balik. Kalau kita nak flat brim, boleh dapat flat brim. Kalau kita lepas tu kita nak curvekan, kita curvekan siap-siap. Dia masa lembab itu kita kena curvekan atau kita kena flatkan. Dah kering tak boleh, kita takut dia akan jadi patah. Tapi bagusnya Nivera ni, satu yang saya tengok dalam banyak-banyak cap yang saya pernah buat, saya pernah buat cap vintage dan sebagainya, termasuklah Nivera ni. Nivera ni punya material untuk dia punya brim bagi saya antara yang paling bagus lah. Sebab jarang jumpa yang betul-betul patah sampai dia terasing dua. Setakat dia terbengkok, memang teruk ada, tapi kita boleh betulkan dia balik. Kita boleh betulkan, kita boleh hilangkan dia punya marking pula yang ada kesan-kesan kedut tu. InsyaAllah. Itu untuk Nivera lah. Kalau untuk yang vintage tu dia ada susah sikit sebab material dia lebih lama, dia ada lebih rapuh. Ada pula yang pernah jadi sampai dia dah jadi pasir kat dalam ni, ataupun dia dah jadi macam rapuh, dia boleh patah. Itu kita tak boleh buat apa lah. Kita kena cari orang yang ada buat servis, yang menamakan servis untuk tukar material dalam ni pada macam kotak ni, style ataupun plastik lah. Tapi kalau Nivera insyaAllah, daripada yang zaman dahulu sampai yang sekarang ni, dia punya material memang okey, tak ada masalah. So ni dah siap, kita okey. Next kita just letak. Saya tak jemur dekat panas dekat gunakan cahaya matahari. Kita cuma letak dekat depan kipas je. Buka satu, letak direct depan kipas. Lebih kurang dalam proses pengeringan perlahan-lahan lah. Perlahan-lahan. Kita tak perlu kejar sebab kita nak dia okey. Kita nak dia, kalau kita letak kat panas, dia boleh faded lah, satu hal kan. Kita tak nak dia direct sunlight. Kita nak dia naturally kering dengan elok. Orang mesti akan tanya, tak berbau ke kalau kita letak depan kipas? Jawapan dia tak. Kering ke sebelah dalam? Kering 100%, jangan risau.
Macam mana cara dia? Benda tu dia akan penetrate lah through fabric ni punya liang-liang ni. Dia akan masuk dan dia akan keringkan luar dan dalam. Tapi ambil masa. Sejam tu tak recommended. Kalau macam ni kita dah lebih kurang nak petang nak ke malam ataupun musim hujan ataupun kita buat dalam indoor, memang dia ambil masa sikit. Tapi kalau panas, ada rasa bahang luar, kita buat dalam 2 jam dia akan jadi okey, solid. Kalau dia akan kering. seharian tu dah cantik tu. Seharian okey, kalau 2 hari lagi okey. Okay. Lagi lama dia terus jadi mahkota lah. Dia okey, kita buat keluar, dia ngam. Solid. Itu cara yang paling okey lah. So next dia, ni bagi saya dah siap, okey. Cuma kalau saya nak review balik dekat sini, lepas kita dah cuci, dia bersih, tak ada masalah apa, tak ada nampak ada apa-apa stain yang ikut. Cuma kita boleh perasan lah, kesan kat sini kita boleh nampak dia belum kering lagi. Ini bukan kotor, ini brim ni dah start untuk, dia dah jadi faded. So faded, tapi sebab kita ada stiker dia lagi, bila kita tampal stiker dia balik, dia akan nampak okey lah. Kecuali untuk yang ini, saya tak recommend untuk kita buat repaint pun, sebab dia masih okey lagi. Lain-lain panel ni semua okey. Jadi kalau nak repaint, bila kita dah pakai dah lama, jangan buang cap ni, kita boleh repaint jadi baru balik. InsyaAllah untuk colour navy blue ni kita ada, royal blue pun kita ada. So next guys, kita akan kering lah, dan kita akan biarkan dalam paling kurang 2 jam. Lepas tu kita boleh bawa keluar dan insyaAllah kita dah boleh pakai lah cap. Dah ready to go dah. Okay, ngam. Okay, selepas kita menunggu lebih kurang 3-4 jam, tunggu cap tu kering, kita tengok apa hasil dia. Okay lah, saya dah pasang balik stiker. Kemudian cap pun dah 100% kering. Boleh tengok hasil dia lah. Okay, shape dia alhamdulillah lah, tak ada nampak ada kesan-kesan yang faded. Tadi kita nampak ada stain dekat sini apa semua kan. Semua dah ok, shape dia dah kembali ok. Ni dalam dia, tengok tag dia balik. Tadi ada kesan kan, semua dah ok balik lah. Kita dah trim dekat bawah sweatband dan sebagainya. Alhamdulillah ok. InsyaAllah tak ada apa-apa benang-benang yang terkeluar, kita dah trim semua dah. So inilah hasil dia. Diharapkan pihak yang hadir hari ni daripada Capmanex berpuas hati dengan hasil yang telah saya berikan lah. InsyaAllah. Ada apa-apa ni tuan yang hadir? Macam mana? Aku tak sangka tuan yang hasil macam ni. Aku dengan niat tadi sebenarnya memang nak try lah, macam cerita. Memang nak try. So sangat super. Tadi korang tengok kan video dia macam mana asal, dengan semua berkedut teruk, dengan kotor, dengan ini semua kuning. Tengok detail Ini semua dah jadi putih tau. Ini semua dah jadi putih. Ini semua kalau tadi asal yang korang tengok faded tau, nampak berbelang. Nampak ni tak ada dah. Ini semua tadi kuning. Ni putih berkilat, kata tak? Nak tengok detail sebenarnya dalam ni pun semua bulu-bulu dah tak ada, kita potong. Cap yang bernilai asalnya tak sampai 100, sekarang bernilai aku rasa lebih kurang minimum pun 500. Lebih kurang 500 lah, lebih kurang. Kita tunggu pula hasil daripada New Era Malaysia pakai blocking machine. So untuk kali ini, inilah hasil tangan Berman Bosgi. Okay Berman, kita transfer dulu. Terima kasih Cap ni. Nak bagi tahu ke berapa kos agaknya? Kos macam biasalah, untuk apa-apa restoration services, untuk cleaning, macam ni, untuk macam ni RM20 dia. RM20 saja dia dapat beza nilai lebih kurang 300. Untuk nilai sebab kondisi dia dah macam baru. So kita orang selalu sangat recommend kalau korang nak restore dekat Berman Bosgi, nanti kita akan bagi info dia, page ID dia dengan contact number selepas ni. Okay, kita jumpa lagi. Terima kasih kepada pihak Capmanex yang hadir hari ni untuk buat vlog ni. So apa pun, all the best lah dalam apa juga perancangan yang korang buat semua. InsyaAllah. Okay, kita jumpa lagi.